Anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Dalam perjalanan sejarah manusia, tercatat bahawa kucing hitam memang dikaitkan dengan syaitan dan dukun. Bahkan beberapa negara, kucing hitam dianggap sebagai jelmaan dukun dalam rupa dan bentuk yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan saya, Syafa. Kali ini Syafa akan menceritakan kepada anda tentang beberapa kisah seram yang berkaitan dengan jelmaan kucing ataupun hantu yang menjelma sebagai kucing. Untuk kisah yang pertama ini, Syafa akan kongsikan pengalaman seorang pemilik kucing yang dikenali sebagai Cik M. Cik M ni dia ada seekor kucing, anak kucing berwarna putih, yang mana satu hari nak dijadikan kisah ketika anak kucing milik Cik M ini dia nak ikut ibu dia. Semasa nak melalui pagar buluh tu, anak kucing ni tak lepas. Jadi bila tak lepas, anak kucing ni pun mati. Selepas beberapa hari kejadian itu berlaku, Cik M ini tengah tidur kat dalam bilik, tengah baring-baring nak tidur dalam bilik dengan kakak dia. Tiba-tiba mata Cik M ini tertumpu melihat ke arah satu penjuru, ke arah penjuru bilik. Dia nampak ada anak kucing berwarna putih. Dia cuba gosok mata dia, tunjuk-tunjuk mata dia. Dia tengok anak kucing tu berwarna putih dan tidak memijak tanah, berada berada awangan. Orang cakap kiranya macam terapung lah. Semakin lama anak kucing tadi ni bergerak menghampiri Cik M ini, dan Cik M ini pun sempatlah melihat mata anak kucing ini yang mana berwarna merah. Jadi Cik M ni rasa cuak dan rasa takut. Terus dia masuk dalam kelambu, tidur dengan kakak dia sambil selimut satu badan dia. Dan masa dia berada dekat bawah selimut tu, dia membaca beberapa ayat lah. Jadi selepas tu tengah dia baca tu, tiba-tiba dah azan subuh. Selepas daripada itu, Cik M ni beritahu bahawa dia agak fobia dan juga takut terhadap kucing. Untuk kisah jelmaan kucing yang kedua ini ialah yang berlaku pada tahun 1886, di mana kucing ni diberi nama Morris. Di mana Morris ini adalah kucing pemilik sebuah hotel, dan kucing ini berada ataupun Morris ini sering menyambut tetamu yang datang ke hotel. Jadi selepas 21 tahun Morris ini menyambut tetamu yang datang ke hotel, dia pun mati. Dan Morris ini ditanam di taman lokasi Morris ini suka bermain. Satu hari ada seorang pelanggan tetap hotel ataupun tetamu yang sering menginap di hotel tersebut datang dan sedang berehat di taman. Tiba-tiba jelmaan Morris ini duduk di atas tiba. Jadi tetamu ni pun usap lah kan. Usap-usap. Kemudian dia rasa takut juga. Sebab dia takut mungkin tuan hotel ni marah. Tapi tak ada pula papan tanda yang melarang untuk memegang kucing ni. Sebenarnya tetamu ni dia tak tahu yang Morris ni dah mati. Sehinggalah semasa tetamu ni berjalan untuk masuk ke bilik, dan dilihat ada satu papan tanda yang orang cakap sebagai tanda peringatan terhadap Morris ni, yang dibuat khas oleh pemilik hotel ini, yang mana dia telah di situ tercatat ada gambar Morris. Kemudian tercatat bahawa Morris ni adalah kucing kesayangan dan telah mati. Dia siap letak tarikh dekat situ. Jadi tetamu hotel tu agak terkejut. Seperti permulaan tadi, Syafa beritahu bahawa kucing hitam di beberapa buah negara ini dianggap sebagai jelmaan dukun dalam rupa bentuk yang lain. Seperti kisah yang Syafa nak ceritakan kepada anda ini, ia adalah kisah ahli sihir
yang menjelma sebagai kucing, di mana seorang pemilik kilang daging salai rasa hairan kenapa daging salai dia selalu hilang. Jadi satu hari pemilik kilang daging salai ini nekat untuk tunggu dan ingin menangkap pencuri, yang dikatakan pencuri yang mencuri daging salai dia ni. Nak dijadikan kisah, tiba-tiba dia nampak dalam kegelapan tu, dia nampak macam ada sesuatu yang bergerak. Dan apabila dia buka lampu, pemilik kilang ni buka lampu, dan dia lihat ada seekor kucing yang sangat besar sedang berjalan menuju tempat di mana daging salai diletakkan. Jadi pemilik kilang ini tadi terus cuba menghalau. Bila kita nampak kucing, kita halau. Tetapi sebaliknya yang berlaku, kucing yang sangat besar tadi cuba melawan dengan menghampiri pemilik kilang tadi. Jadi pemilik kilang tadi pun terus capai senapang rifle dia dan tembak ke arah kucing besar, ke arah kaki kucing yang besar tadi, dan terus kucing tu lari. Tetapi maksudnya hancur, kaki kucing tu hancur, tertinggal sebelah, dan kucing tu lari dalam keadaan 3 kaki. Dan keesokan harinya, apa yang terkejutnya ialah jiran-jiran dekat situ kecoh, yang mana ada mencari doktor kerana ada seorang isteri salah seorang jiran dekat situ mengalami kecederaan yang parah di kaki, dan yang sering yang dikatakan ataupun yang menjadi buah mulut penduduk ataupun jiran-jiran kat situ ialah ketika isteri jiran tersebut menahan sakit, dia melolong seperti kucing yang kesakitan, dan dipercayai isteri jiran tadi ni adalah ahli sihir yang menjelma sebagai kucing. Di Island ada satu tempat dikenali sebagai ataupun dikategorikan sebagai tempat yang paling berhantu, di mana tempat tersebut pada satu ketika dahulu pernah menjadi tempat pemujaan syaitan, dan menjadi tempat mereka yang memuja syaitan ini membunuh orang. Dan di situ ataupun tempat ini dikenali sebagai Hellfire Club di Island ini. Di situ ada beberapa orang sering melihat jelmaan kucing hitam yang dikenali sebagai Kill Aki. Di mana Kill Aki ni rupa dia, badan dia macam manusia, tapi dia punya muka dia ni seolah-olah macam rupa bentuk dia seperti manusia. Dan kucing ni dia tak buat apa. Kucing Kill Aki ni dia tak buat apa, cuma dia merenung orang, dan kadang-kala dia bercakap dengan pengunjung yang mengunjungi lokasi tersebut. Berkomunikasi ni bukanlah maksudnya dia bercakap hello how are you tak dia maksudnya bahasa kucing lah macam miau miau macam tu lah. Jadi jangan ingat dia Syafa cakap berkomunikasi ni anda ingat kucing tu cakap say hello pula dekat pengunjung dekat situ. Okey, untuk kisah yang seterusnya Syafa akan kongsikan kepada anda kisah kucing yang jelmaan kucing yang menghantui dalam rumah. Macam mana macam sebelum ni saya pernah kongsikan kepada anda, jika rumah mempunyai gangguan, kita selalu nampak kelibat hitam. Tetapi apa yang dialami oleh sepasang suami isteri ini ialah jelmaan kucing ataupun jelmaan hantu kucing yang mengganggu ataupun mengganggu mereka beberapa kali. Okey, kisah dia bermula bila sepasang suami isteri ni tinggal di rumah flat, dan suatu hari suami ni nak balik kerja, dia nampak ada seekor kucing hitam berada bawah tangga, dan mereka ni tak sepasang suami isteri ni tak dikurniakan zuriat lagi. Jadi tak apalah, si suami ni ambil kucing yang berwarna hitam ni dan diberi nama Tam ini,
dipelihara oleh isteri dia. Jadi dia cakap lah, bagi dia cakap sekurang-kurangnya isteri dia ni adalah teman untuk bermain, tak rasa sunyi bila dia pergi kerja. Kucing yang diambil, yang diberi nama Tam ini, dia seperti kucing-kucing biasa yang manja, yang biasalah kucing kan, bermain-main di dalam rumah. Sehinggalah satu hari si isteri ni nak masuk ke dalam bilik nak tidur, dia dengar bunyi bising dekat dalam dapur, bunyi pinggan mangkuk yang bergerak, tetapi tak ada orang. Kalau nak kata Tam, kucing dia yang beri nama Tam ni, dia tengok kucing yang beri nama Tam ni tidur dekat tempat biasa, tapi siapa yang berada di dalam dapur. Jadi dia tak tahu. Teruslah dia masuk tidur. Dan selepas beberapa hari, selepas beberapa hari, si suami dia ni terpaksa balik lewat. Jadi isteri ni dia tinggal lah dengan kucing dia ni dekat dalam rumah, dengan Tam ni dalam rumah tengah tengok TV. Tiba-tiba si isteri ni dia nampak macam ada satu kelibat lalu laju, nampak seperti kucing. Tapi bila dia tengok ke arah Tam, dia tengok kucing dia ni berada dekat tempat yang dia tidur, tempat biasa yang disediakan untuk kucing dia tidur. Dan secara tiba-tiba kucing dia ni, si Tam ni terus takut, macam seolah-olah takut, dan duduk menghampiri, duduk di celah-celah kaki si isteri dia. Dan apabila diperhatikan daripada dalam dapur, si isteri dia ni nampak jelmaan kucing yang sangat besar. Kucing ni dia sangat besar dan cuba menghampiri dia. Macam kisah yang pertama tadi, kucing ni dia menghampiri si isteri, cuba menghampiri si isteri ni. Dan dia rasa terkejut lah, macam mana kucing ni boleh masuk dalam rumah dia, padahal baru dia tutup pintu kan. Macam mana kucing tu boleh masuk? Dia rasa takut. Kemudian si isteri ni mencapai satu kayu dan cuba menghalau kucing tersebut sambil membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran. Dan apabila dia cuba menghalau, kucing tersebut pergi ataupun menuju ke arah tingkap dan terjun, kemudian gaib. Orang cakap kalau kita nak tahu yang kucing tu adalah kucing sebenar, cuba usap bawah dagu dia. Kalau usap pun mata terbeliak juga, tak tutup. Selalunya perkara biasa kalau kita usap bawah dagu kucing ni, dia akan tutup mata dia kan. Jadi kalau kata anda tengah usap bawah dagu dia ni, kucing tu tak kedip mata dia terbuka aja, harap letak dan silalah baca apa yang patut. Ada satu kisah tentang seorang yang diganggu selepas melanggar seekor kucing. Mungkin anda pernah baca kisah ni, yang mana seorang lelaki ni semasa dia nak pergi kerja satu pagi ni, dia tengah mengundurkan kereta, secara tidak sengaja dia telah melanggar seekor kucing. Dan dia turun kereta, terus dia ambil dia bangkai kucing tu, terus dia baling dalam semak macam tu saja. Kemudian isteri dia call bagi tahu yang anak dia tengah menangis. Anak dia menangis teruk, seolah-olah sakit. Dan dia tak tahu nak buat apa. Bila dia balik rumah, tak tahu anak dia ni sakit apa. Sehinggalah dia mendapatkan bantuan daripada jemaah surau untuk membantu dia mencari ustaz untuk merawat anak dia ni. Jadi ustaz ni pergi ke rumah, dan ustaz ni bertanya ada tak bawa anak dia yang berusia 7-8 bulan ni pergi ke mana-mana. Tapi tak ada. Jadi ustaz ni memberitahu bahawa kalau tak ada punca, dia tak akan jadi macam ni lah. Maksudnya anak dia ni tak akan menangis teruk ataupun tak akan sakit kalau tak ada punca. Jadi si lelaki ni pun menceritakan bahawa masa dia nak pergi kerja, dia undur kereta dan dia telah melanggar seekor kucing, dan dia ambil kucing tu terus dia baling. Menurut ustaz tu, mungkin dia telah kucing yang dilanggar tu mempunyai penjaga. Maksudnya mungkin jin, kucing yang milik jin. Sebab itulah jin tersebut mengganggu anak lelaki ni. Kadang-kadang kita pun orang cakap kalau kucing hitam ni antara yang paling orang cakap kalau kucing hitam ni dia cantik. Kita nampak kucing hitam ni cantik, berkilat dia punya bulu ni. Tapi ada setengah orang bila dia nampak kucing hitam ni,
dia rasa takut. Kucing lain tak apa. Ada juga macam tu Seorang pendengar seram santai berkongsikan kisah seram beliau tentang kucing hitam yang mana kejadian ini berlaku semasa Puan Ira sedang mengambil satu semester pendek untuk memenuhi unit meja beliau, yang mana ketika itu tak ramai student dan tak ramai pelajar yang ambil kos pendek macam yang diambil oleh Puan Ira ini. Menurut Puan Ira, di kawasan kediaman dia, di kawasan tempat dia tinggal ni, di asrama, banyak kucing, dan satu hari dia telah mengambil satu kucing hitam yang berada dekat belakang bilik dia ni dan masuk ke dalam bilik. Dan kebetulan pada malam tu ada kawan dia daripada Johor beritahu bahawa dia nak masuk ataupun dia nak study ataupun nak belajar bersama-sama dengan Puan Ira di dalam bilik. Jadi kawan dia pun datang. Dan menurut Puan Ira, bilik Puan Ira ni dia nampak ada satu, orang cakap bolehlah nampak pintu dia, boleh nampak keluar secara sama-sama boleh nampak keluar, iaitu setengah kayu dan setengah tu kaca. Jadi Puan Ira tertidur semasa setengah study tu. Puan Ira ni tertidur, dan semasa dia tidur, kucing hitam yang dia ambil tadi tu berada dalam pelukan dia. Bila dia tersedar lebih kurang pukul 2 pagi, dia nampak kawan dia yang tadi daripada Johor tadi ni masih bersandar di dinding yang berada di katil double decker yang bertentangan dengan katil Puan Ira ni. Masih lagi membaca buku. Dan bila dia sedar, Puan Ira ni dia tengoklah ke arah kucing hitam dia ni, dan kucing hitam yang dia ambil ni tadi ni merenung ke arah dia dengan renungan yang sangat tajam. Puan Ira ni dia peminat kucing dia banyak memelihara kucing juga, dan dia tahu renungan kucing tu bagaimana. Jadi dia kata kalau biasanya kalau kita tengok kucing ni dia pandang kita dengan mata yang bulat, tetapi kucing hitam ni memandang dengan mata yang renungan yang sangat tajam. Puan Ira ni terus bangun dan ambil kucing tadi tu, orang cakap lempar dekat luar. Bukan lempar lah, maksudnya dia letaklah dekat luar. Bila letak kat luar, bila dia masuk bilik, dia nak tidur balik, nak sambung tidur atas katil dia, dia dengar bunyi pintu bilik dia ditendang dengan kuat dari luar. Kawan dia ni yang daripada Johor ni masih mendiamkan diri, tak cakap apa-apa, masih lagi membaca buku. Dan Puan Ira ni pun tidur. Keesokan harinya bila Puan Ira ni jaga, Puan Ira ni tengok kawan dia dah tak ada. Kawan dia tak ada. Jadi dia pun rasa mungkin Puan Ira rasa dia kawan dia ni dah balik ke bilik. Dia menjadi persoalan Puan Ira sekarang ini, adakah kucing yang diambil tu adalah kucing jelmaan ataupun kucing sebenar? Dan kawan dia daripada Johor ni adakah kawan dia yang sebenar ataupun jelmaan rakan dia? Itu yang menjadi persoalan Puan Ira. Syafa akan kongsikan kepada anda, sebelum berakhir, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang kepercayaan masyarakat umum mengenai kucing hitam. Kalau antara mitos dan juga stigma terhadap kucing hitam ini, kalau di Jerman dipercayai kalau ada seekor kucing hitam melompat ke atas tempat tidur orang sakit, maka kematian akan menghampiri pesakit tersebut. Kalau di Finland pula, masyarakat dekat sana percaya bahawa kalau kucing hitam berupaya membawa jiwa manusia ke alam yang lain, iaitu ke alam gaib, dan kepercayaan tersebut turut dikenali sebagai The Transporter. Di Perancis pula, kalau dalam seseorang tu dalam perjalanan menghala ke satu destinasi, tiba-tiba tengah dibawa kereta tu terlihat ada seekor kucing hitam menyeberang di tengah jalan, dan semasa tu pula masa bulan purnama, masyarakat dekat sana, masyarakat Perancis ni percaya bahawa mereka akan diserang oleh sesuatu yang menggerikan. Di negara China pula, masyarakat China menganggap kehadiran seekor kucing hitam merupakan petanda bahawa mereka akan terkena penyakit ataupun jatuh miskin. India pula, jika menghadapi jiwa bergelora ataupun cakap jiwa kacau,
untuk bebas daripada perasaan tersebut ataupun perasaan jiwa kacau tersebut, cara dia ialah membaling kucing hitam ke dalam api yang marak. Di Island pula, tanggapan mereka tentang kucing hitam ni ialah kucing hitam ni dapat meramal masa depan seseorang. Di Island pula, orang Inggeris kuno percaya bahawa kucing merupakan jemaah seorang yang berbuat jahat pada masa lalu sebelum disumpah menjadi seekor kucing hitam. Dan dekat Malaysia pula, yang paling popular ialah sekiranya jenazah seseorang tiba-tiba dilangkah seekor kucing hitam, maka jasad tersebut akan bangkit dan menjadi hantu. Kalau yang Syafa tahu, kisah kucing langkah mayat ni memang betul-betul pernah terjadi. Dan nak jadi hantu tu taklah, cuma mayat tu bangun je. Yang dipercayai semasa hayatnya, mayat tersebut orang cakap mengamalkan ilmu-ilmu tertentu. Sebelum berakhir, Syafa ingin memohon ampun dan maaf jika episod kali ini banyak kekurangannya ataupun kurang memenuhi cita rasa anda ataupun kurang memuaskan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk tu datangnya daripada diri Syafa sendiri. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, dan anda dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Dan kepada anda yang mungkin pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ini, pastikan anda menekan butang subscribe dan juga butang loceng agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Seram Santai, yang mana di Instagram Seram Santai ni Syafa banyak post video-video penampakan makhluk halus. Dan kalau anda tak ada Instagram, anda boleh like page Seram Santai di Facebook. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.